Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'amalan wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqha. Ya akramal akramin ويا مجيب السائلين ويا رب العالمين أما بعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini hari ke-56, Khamis 30 September. Setakat ini kita belum lagi terputuslah mualat, dan kemungkinan hari-hari yang akan datang ni, tengoklah pagi besok kalau ada pemakluman jemput saya kuliah subuh, maknanya esok tak akan ada lah. Tapi apa-apa pun harap update, tengok dalam grup lah, grup 1, grup 2 tu, apa-apa kita akan maklumkan insya-Allah lah. Untuk hari ini kita akan baca syarat yang ke-6. Syarat yang kelima dan ke-6 ini ialah syarat yang telah ditambah oleh syarah, iaitulah Ibnu Aqil, daripada 4 syarat yang berkait dengan ma yang al-musyabbihah bilaisa dari sudut amalannya. Artinya untuk menjadikan ma ta'mal amala laisa mesti dengan 4 syarat. Dan 4 syarat itu disebut dalam bait yang ke-158, 159, kita ulang sikit sebentar lalu. I'mala laysa u'milat maduna in ma'abaqan fi wa tartibin zukin wa sabqa har fi jarrin aw dharfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Baik, keempat tanda itu telah pun kita bahaskan. Dan kemarin kita baca syarat yang ke-5 dan 6 yang ditambah oleh Ibnu Aqil. Jadi syarat yang ke-5 tidak ada masalah, tak susah. Kita akan mula balik hari ini syarat yang ke-6, dan alangnya dalam slide ataupun PDF yang kita share presentation tu tidak ada. Dia hanya start bermula waqtalafa syurrahu. Jadi kalau sampai di sini, sikit sebelum tu dalam 2 perenggan saja akan sampailah di sini waqtalafa syurrahu. Jadi insya-Allah anak akan baca balik syarat yang ke-6. Baik, sebelum nak baca syarat yang ke-6, kalau nak dhabit lah, 4 syarat itu yang nampak agak yang disebut oleh Ibnu Aqil itu ialah dalam bentuk semuanya negatif. Dia negatif, maksudnya kita kena faham sebaliknya. Maksud negatif, contohnya dia kata alla yuzad, itu syarat yang awal, yang pertama, untuk menjadikan beramal dengan amalan laisa. Dia sebut dalam bentuk negatif, semua alla yuzad ba'daha in, bahawa tidak ditambah setelahnya in. Tapi dalam bahasa yang lebih mudah, ada disebut oleh Ibnu Hisham, iaitulah dalam kitab Syudhurul Zahab. Jadi syarat inilah yang anda nak sebut balik supaya kita mudah faham. Baik, yang pertama tu alla yuzad ba'daha in. Kalau dalam Syudhurul Zahab Ibnu Hisham dia sebut begini. Dhabit boleh dhabit di nombor 1 syarat-syarat tu.
Ataupun nak letakkan sekali keempat-empat tu pun boleh, tak ada masalah. Jadi yang pertama Ibn Syam kata alla yaqtarinul ismu bi in zaidah. Bahawa tidak menyertai isim itu dengan in zaidah. Isim tak ada in zaidah. Kalau di sini disebut alla yuzad ba'daha in. Mana tidak ada in. Yang kedua disebut, ada yang tak dapat masuk lah. Yang kedua disebut alla yantaqid an-nafyu bi illa. Kalau Ibnu dalam syudzur disebut mudah aja. Alla yaqtarin al-khabar bi illa. Alla yaqtarin al-khabar bi illa. Bahwasanya khabar tidak disertakan dengan illa. Dalam bentuk ayat yang positif. Yang ketiga dalam syarah Ibn Aqil alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Dalam syudzur disebut ayakuna ismuha muqaddaman wa khabaruha muakharan. Dalam matan lagi ringkas. Wa tartibin zukin saja. Yang keempat disebut alla taqaddama ma'mulul khabar 'ala al-ismi wa huwa ghairu dharfin wala jar majrur. Yang ini disebut alla yaliha ma'mulul khabar wa laysa zarfan wala jarran wa majruran. Baik, yang tu dengar baliklah untuk dhabit nanti. Baik. Asy-syartus sadisu, kita nak teruskan syarat yang ditambah oleh Ibnu Aqil. Yang ni yang tak selesai kemarin lah. Banyak yang minta kita ulang balik dan memang insya-Allah memang pun ana akan ulang. Alla yubdala min khabariha mujabun. Bahawa tidak dibadalkan daripada khabarnya itu ialah mujab. Mesti faham. Mujab lawan dia al-ijab, lawan dia an-nafyu. An-nafyu. Ijab positif, an-nafyu dia negatif. Elemen menolak. Jadi khabarnya yang asli itu kan tidak dibadalkan. Alla yubdala min khabariha mujabun. Ini syarat untuk ma itu beramal. Kalau diibdalkan daripada khabar yang asli itu dengan mujab. Karena khabar yang asli dia manfi. Tapi dibadalkan balik dia jadi mujab. So berlawan. Fa in ubdila batala amaluha. Fa in ubdila, maka jika dibadalkan, dijadikan badal, nescaya batalah amalannya. Ini ialah syarat amal ma lil hijaziyin. Syarat amal ma untuk ahlul Hijaz. Mesti begitu. Kalau dibadalkan, dia tidak beramal. Nahwu, seumpama ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi. Tidaklah Zaid itu sesuatu, kalau setakat itu kan, ma zaidun bi syai'in, tidaklah Zaid itu sesuatu, maka kalau setakat itu kita boleh i'rab. Kalau ma hijaziyah, kita i'rab zaidun mubtada, zaidun jadi isim bagi ma, kan, isim bagi ma, bi syai'in kita i'rab jadi fi mahali nasbin ismu ma. Itu ma hijaziyah, dia beramal. Kalau ma tamimiyah, ini dengan syarat dia tidak diibdal lah, setakat tu saja. Faham tak? Kalau ma tamimiyah kita tahu dia muhmal, dia tidak beramal. Jadi kalau masuk pun zaidun i'rab jadi mubtada marfu' bi syai'in fi mahalli raf'in khabar li Zaid. Dia i'rab fi tu. Nampak? Tetapi bila dijadikan badal ma Zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi. Terjemahannya, tiadalah Zaid itu sesuatu. Zaid ni tak ada apa dia.
Kan? Tiba-tiba illa syai'un, kecuali sesuatu. Jadi kalimah tu syai'un itu badal kepada bisyai'in. Kecuali sesuatu la yu'ba'u bihi, yang tidak dibebankan dengannya. Jadi bahasa kita kan Z ni dia tak ada apa, kan? Tak ada apa ni kosong lah, tak ada kerja, tak ada nilai apa. Kecuali Zaid ini sesuatu yang kalau ada pun la yu'ba'u bihi, tak dibebankan dengannya. Dia jadi mujab balik. Maknanya tadi kata tak ada, ni ada. Walaupun ada tapi tak teruk, tak terbeban. Nampak? Fa bisyai'in, kalimah bisyai'in sebelum illa, oleh kerana dia sudah pun diibdalkan min khabariha mujab, di'arab fi mawdi'i raf'in khabarun 'anil mubtada. Fi mawdi'i raf'in khabarun 'anil mubtada. Nampak? Kerana dia sudah cacat syarat yang diletakkan oleh Ahlul Hijaz ataupun Al-Hijaziyun. Syaratnya dia tak boleh diibdalkan daripada khabarnya dengan mujab. Kalau diibdalkan, fa in ubdila batala amaluha, batalah amalannya. Maka bisyai itu pada tempat rafa' fi mawdi' raf'in khabarun 'anil mubtada, dia jadi khabar bagi mubtada. Jadi biasa balik ah. Walaupun setelah tadi kita buat sekerat ayat mazan bisyai'in. Ini walaupun ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi, sampai ayat sampai habis sampai bihi tu tetap dia jadi fi mawdi'i raf'in khabarun 'anil mubtada alladhi huwa zaidun, yang mana mubtada itu ialah kalimah zaidun. Baik. Bagi Ahlul Hijaz, ketika khabar dijadikan badal dengan badal yang mujab, wala yajuz an yakuna fi mawdi'i nasbin, ketika itu based on contoh ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi, tidak harus oleh bahawa adalah ia bi syai'in itu fi mawdi'i nasbin, pada tempat nasab, khabaran an ma, menjadi khabar bagi ma, kerana ketika ini ketika diibdal min khabariha mujab, dia sudah tidak i'mal, dia menjadi ihmal. Ataupun ma kita panggil ma muhmal. Jadi muhmal, dia tak beramal. Apa maksud tidak beramal? Dia la yarfa'u al-awwal isman lahu wa la yansibu al-thani khabaran lahu. Atau la tarfa'ul isma wa la tansibul khabar. Wa la yajuz ay yakuna fi mawdi'in nasbin khabaran an ma. Itu bagi apa? Al-Hijaziyun. Wa ajazahu qaumun, dan telah mahrus akannya oleh satu kaum. Baik, selesailah di situ. Selesailah tentu. Siapkan minda kita. Tiba-tiba Ibnu Aqil dia membuat perbahasan, kan, based on apa yang disebut oleh Sibawai tentang isu ini. Isu la alla yubdal min khabar yang mujabun dengan contoh ini. Ma zaidun bi syai'in illa syai'in la yu'ba'u bihi. Maknanya Sibawai ada membuat komentar, dan komentar Sibawai dikomen pula oleh para ulama, para syurrah. Apa kata Ibnu Aqil? Wa kalamu Sibawaihi, dan kalam Sibawaihi rahimahullahu taala fi hadhil masalah, fi hadhil mas'alati, pada masalah ini pada masalah asy-syartus sadis tu, muhtamilul lil qaulainil madhkurain, boleh diihtimalkan dengan dua qaul yang disebut. Apa maksud dua qaul yang disebut? A'ni, aku maksudkan. A'ni ni ialah Ibnu Aqil. Qaul yang pertama, al-qaula a'ni al-qaula bisytirat alla yubdala min khabariha mujab. Itu qaul awal. Hak tu pun terpakai. Ini kata Ibnu Aqil terhadap kalam Sibawai. Hak tu pun terpakai, kan? Jadi ihtimal lil qaulain.
Sebab itu dia kata muhtamilun lil qaulain. Muhtamilun itu maknanya boleh ihtimal, boleh ditanggung, boleh digunakan pakai lil qaulain bagi kedua-dua qaul. Qaul pertama apa betul? Qaul yang kedua apa betul? Qaul pertama lebih cenderung kepada ma al-hijaziyah di ahli al-Hijaz ataupun di al-Hijaziyin. Bila sebut ma hijaziyah, fahamlah dia ma yang beramal. Tetapi bila dia tidak beramal kerana ada tak cukup syarat. Sebab khabarnya kan sudah pun diibdalkan dengan mujab. Jadi dia tidak beramal. Bila sebut tidak beramal, dia cenderung kepada ma tamimiyah. Baik, itu qaul yang pertama, ihtimal muhtamilun lil qaulain. Wal qawla, dan akan qaul ay a'ni al qawla, boleh tulis di situ al qaul tsani, qaul yang kedua, bi adam ishtirat dzalik, dengan tidak mensyaratkan yang demikian itu. Mensyaratkan demikian itu apa? Mensyaratkan bahawasanya untuk dia beramal itu dia mesti tak boleh diganti khabarnya dengan mujab. Yang ini pendapat ataupun al-qaul yang lebih cenderung kepada golongan ataupun qabilah Tamim. Fa innahu, maka sesungguhnya nya tu kembali kepada si bawai. Qala, berkata ia si bawai, ba'da, dia kata apa? Ba'da dzikril mithalil madhkur, setelah menyebut contoh yang telah disebutkan, iaitu ma zaidun bi syai'in illa syai'in la yu'ba'u bihi. Kan? Statement dia tu dengan dua qaul tu, dengan muhtamil lil qaulain ni, setelah dia sebut dua contoh tadi. Wa huwa ma zaidun bi syai'in ila akhirih, ai kalau lengkap kan, ma zaidun bi syai'in illa syai'in la yu'ba'u bihi itu. Jadi apa kata si bawai? Istawat al-lughatan. Sama kedua-dua bahasa, artinya bagi siapa? Yakni lughat al-Hijaz wa lughat Tamim. Yang dimaksudkan ialah akan lughah Hijaz dan lughah Tamim. Dalam isu ini sahaja sama. Baik, baru masuk dalam PDF ni, masuk jumpa balik dah. Alhamdulillah. Wakhtalafa syurrahu, dan berkhilaflah oleh para syurrah. Syurrah ialah jamak taksir bagi syarihun. Khilaflah para syurrah, para pensyarah al-kitab. Syurrahul kitabi artinya bagi para pensyarah kitab al-kitab Sibawi. Khilaf mereka tentang apa? Bila tengok dalam statement Sibawi itu, contoh hak tadi ni yang disebut ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bihi itu istawat al-lughatan. Maka ta'liq Ibnu Aqil tengok statement ni seolahnya boleh dipakai dua, muhtamil lil qaulain. Yang mensyaratkan alla yubdal min khabarah mujab pun boleh jadi, yang tidak mensyarat pun boleh jadi. Dari sudut tidak beramal ni, contoh ni. Dari sudut tidak beramal. Jadi yang khilaf syurrah dalam kitab al-kitab fima yarji'u ilaihi qawluhu, pada barang yang kembali kepadanya oleh qaulnya istawatil lughatan. Jadi dia khilaf tentang apa maksud istawat al-lughatan. Sama dua bahasa. Lughah tamimiyah pun sama, ma tamimiyah pun sama. Kita tak boleh sebut ma tamimiyah, kita kena kata lughah hijaziyah pun sama, lughah tamimiyah pun sama pada isu ma beramal tidak beramal. Jadi dalam konteks ini tidak beramal. Dalam konteks ini tidak beramal. Faqala qaumun, maka berkatalah oleh satu kaum. Satu kaum ni, sekejap lagi kita boleh teka, ini geng mana? Satu kaum ni dia kata apa? Huwa raji'un ila al-ismil waqi'i qabla illa. Isu ni dia kena rujuk kepada
isim yang terletak sebelum illa, iaitulah kalimah bisyai'in. Kena rujuk yang tu. Annahu la amala lima fihi, bahwasanya wal muradu annahu la amala lima, tiada amalan bagi ma fihi padanya. Jadi ma tak beramal sebab merujuk kepada bisyai'in itu. Sebab apa ma bisyai'in depan yang sepatutnya bagi lurah hijaziyah, sepatutnya ma itu beramal, menasabkan isim, tapi bisyai'in bukan menjadi isim kepada ma. Afwan, bukan menjadi khabar kepada ma, fi mahal nasbin khabar kepada ma. Bukan. Dia merujuk kepada kalimah yang depan disebabkan oleh kerana ada yang belakang. Sebab tu dia kata alla yubdal min khabariha mujabun. Jadi kalau golongan ini dia merujuk kepada kalimah yang sebelum illa, dengan sebab dia tak boleh dinasabkan menjadi khabar. Dia tetap fi mahalli raf'in, artinya ma tidak beramal. Kenapa? Disebabkan oleh illa bi syai'in la yu'ba'u bihi. Ini satu kaum. Jadi ketika itu fastawat al-lughatan fi annahu marfu'. Maka samalah dua bahasa antara apa? Bahasa Ahlul Hijaz dengan Ahlul Tamim. Bahasa Hijaziyun dengan At-Tamim. Jadi samalah tak beramal. Sebab Hijaziyun mensyaratkan dia jadi badal. Yang ni tak mensyaratkan. Jadi kesan daripada itu tiba-tiba sama. Artinya ma itu yang tidak beramal. Itu yang dimaksudkan fasawat al-lughatan. Ini kata golongan yang pertama. Wa qala qaumun birruju' ila kalimah bisyai'in, itu yang sebelum illa. Wa haula, dan mereka itu humul ladina syarratu fi i'mali ma, mereka lah yang meletakkan syarat. Humul ladina syarratu, mereka yang meletakkan syarat. Nak baca syarratu pun boleh. Tapi kalau sudah ada fi, dia ataf dengan huruf jar, tak perlu syarratu lagi. Nampak tak ada fi, dia baca syarratu biasa. Kalau tak ada fi, syarratu i'malah. Dia muta'addi binafsi. Ada yang tak muta'addi dengan diri dia, muta'addi birhafil jar. Itu cara dia lah. Ancaman dia begitu. Wa haula'i, dan mereka itu humul ladina syaratu fi i'mali ma alla yubdala min khabariha mujab. Agak-agak grup ni geng mana? Tentulah Ahlul Hijaz. Sebab ni kita boleh tekarlah alla yubdala min khabariha mujabun. Dia syaratkan untuk i'mal ma mesti tak ada badal yang mujab. Mujab ni lawan yang manfi. Hak manfi negatif sebelum. Soalannya menafikan. Ma zaidu min syai', zaid tak ada apa illa syai'un la yu'ba, tapi adalah sikit, ada mujab balik, dia positif balik. Itu Ahlul Hijaz. Dia merujuk kepada kalimah sebelum illa. Baik. Wa qala qaumun, dan berkatalah satu kaum, huwa raji'un ila ismil waqi'i ba'da illa, ianya rujuk kepada isim yang terletak setelah illa. Wal muradu annahu yakunu marfu'an, dan yang dimaksudkan bahwasanya ianya ialah marfu' bi syai'in fi mahalli raf'in. Illa syai'un, bukan fi mahalli lagi, illa syai'un. Nampak tak ada kaitan? Adakah tak badal dengan mubdal? Badal dia ikut mubdal. Kalau mubdal marfu', dia marfu' lah. Kalau mubdal mansub, dia mansub. Jadi hak puak satu puak ni, dia tengok kepada kalimah yang setelah illa. Kalau tengok kepada illa, kan? Kalau merujuk kepada kalau melihat kepada kalimah syai'un setelah illa yang dibaca dengan marfu', ini bermaksud marfu' itu disebabkan oleh apa? Terkait dengan benda yang sebelum illa. Jadi terbalik. Terkait dengan benda yang kalimah yang sebelum
illa. Sama ada sawaun ja'alta ma hijaziyah, sama ada kamu jadikan ma hijaziyah atau tamimiyah, an hijaziyah ka tamimiyah ka, wa haula'i humul ladzina lam yashtaratu fi i'mali ma alla yubdal min khabariha mujabun. Jadi siapa yang tak mensyaratkan pada mengamalkan ma bahawa tidak digantikan daripada khabarnya mujab, iaitulah ahlu tamim. Di pusin pi pusin mai sama. Itulah yang dimaksudkan oleh si bawah dalam kitab dia Al-Kitab Istawat al-Lughatan. Sama dua bahasa ni dari sudut tidak beramal. Cuma directionnya saja berbeza. Al-Hijaziyun melihatkan kepada kalimah syai'un yang setelah illa. Efek dia oleh kerana dia mujab balik, maka hak depan ma jadi tak beramal. Kalau ma tak beramal, dia sama tak dengan ma tamimiyah? Sama. Sebab dia mensyaratkan itu. Kalau tak ada syarat, lain cerita lah. Adapun ahlu tamim, dia merujuk kepada kalimah yang selepas. Kalimah yang selepas, sebab apa marfu'? Sebab dia terkesan dengan kalimah bisyai'in yang fi mahalli raf'in tu. Sebab dia, ma dia tak beramal. Kalau ma tak beramal, pun tak ada khabar lah. Jadi, tu dia sampai begitu perbahasan. Jadi, istawat al-lughatan, sama dua bahasa, cuma directionnya ke kiri ataupun ke kanan. Baik. Wa tawjihu kullin minal qawlain. Dan tawjih, hala tuju daripada setiap dua qaul, wa tarjih al-mukhtar minhuma, dan mentarjihkan yang terpilih daripada kedua-duanya yang mana? Wa huwa ats-tsani. Dalam isu ini nampak tak? Ibnu Aqil lebih sokong mazhab Tamimi. Walaupun dia daripada awal menyokong mazhab Ahlul Hijaz fi mas'alati ma, fi mas'alati i'mal ma. Tapi dalam hal ini, hak ke-6 ini, dia lebih cenderung kepada At-Tamim. Yang tarjih, maksudnya di sudut tarjih wa wathani. La yaliqu bihadzal mukhtasar, kata Ibn Aqil. Tak layak dengan ringkasan yang sedikit ini aku nak terangkan. Sebenarnya banyak lagi perbahasan. Kalau dia kata lagu tu, kita duduk terbiang cari ya, cukup lah, memadalah banyak tu. Banyak lagi lah kalau nak bahas ke. Tu dia. Tentu saja hampir setengah jam. Kemarin tu duduk bahas tu. Mudah-mudahan difahami insya-Allah. Kita masuk bait ke 160 dah ni. Baik, dengarkan baik-baik, fahamkan elok-elok. Wa raf'a ma'tufin. Kejap, ada sangkut tak? Tidak ada insya-Allah. Wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Dan merafakkan dengan yang dimaktufkan dengan lakin dan bal. Baik, bila musannif sebut huruf ataf tu dengan kalimah ataf itu sendiri, ada something. Maknanya hak lain tidak. Kalau ataf dengan hak lain tidak. Jadi, kena rafakkan yang dimaktufkan dengan lakin dan bibal. Ini isu apa? Jangan keluar lagi daripada ma tu. Masih lagi ma. Ma kerja dia apa? Ya'malu amala laysa. Nampak tak musannif? Ma bagi musannif, bagi Ibnu Malik, dia ialah i'mal, dia beramal. Maknanya bila beramal dia geng hijaziyun, dia lebih cenderung. Musannif. Jadi kalau ataf mula-mula nanti adalah contoh kan. Dia ada ma itu tarfa'ul isma wa tansubul khabar. Perap ayat dia tiba-tiba ada ataf dengan lakin atau bal, apa hukumnya? Wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal. Kena rafa'. Kena rafa'. Min ba'di mansubin bima, setelah dia menasabkan dengan ma. Artinya dia atah dia, kalau mansub, dia ma'tuh dia mestilah khabar kepada ma. Kan? Khabar kepada ma mansub. Isim kepada ma marfu'. Jadi bila sebut min ba'di mansubin bima, setelah dinasabkan dengan ma, artinya ma'tuf dia mestilah khabar. Min ba'di mansubin bimalzam, dengan ma ilzam haitsu halla. Wajib. Sekira-kira jadi ia.
Mana kalau benda tu halal berlaku wajib. Baik, apa maksud dia lebih clear lagi? Idza waqa'a ba'da khabari ma 'atifun fala yakhlu. Apabila berlaku ataupun terletaklah setelah khabar ma itu ada 'atif, ada huruf 'ataf. Fala yakhlu, tidak sunyilah 'ataf itu. Nombor satu, imma an yakuna muqtadiyan lil ijab, sama ada dia muqtadiyan ni ialah kita kata dalam kalimah yang kita kata mustalziman, yang melazimi ijab, au la, artinya au la yastalzimul ijab, tidak melazimi ijab, tak ada ijab pun. Tapi dalam maksud yang sama, bukan berarti dia manfi, tidak. Ijab ataupun tidak ijab. Okey, belum faham lagi tu. Belum ada contoh. Senario yang pertama, fa in kana muqtadiyan lil ijab, maka jika adalah ia muqtadiyan, artinya mustalziman lil ijab, melazimi ia bagi ijab, ta'ayyana raf'ul ism, tertentulah oleh rafa' isim al-waqi'i ba'dahu. Itu dah. Tertentulah oleh rafa' isim yang terletak selepasnya. Itu yang dikata dalam matan, wa raf'a ma'tufin. Dia tak boleh lagi mansub, wajib. Ilzam haitsu hal. Wa dhalika nahu bal. Bal, lakin dengan bal saja dua. Apa makna lakin? Terjemah Melayunya tetapi lah. Lakin huruf apa? Dia panggil dalam nahu harfu atfin wastidrakin. Huruf ataf dan huruf istidrak. Istidrak ni pemnak dah. Istidrak kalau dalam Mu'jam Ma'ani disebut raf'u tawahhumin, menghilangkan kekeliruan. Raf'u tawahhumin hasala min kalamin sabiqin. Raf'u tawahhumin hasala min kalamin sabiqin. Nak mengangkat benda yang keliru, tak clear daripada percakapan sebelum. Bila ada lakin je, clear. Itu lakin. Bal pula apa dia? Harfu atfin wa al-idrab al-intiqali. Idrab al-intiqali. Idrab intiqali ni dia nak lebih kurang hukum sebelum dengan selepas, dia batalkan hukum sebelum, dia kekalkan hukum yang selepas. Jadi oleh kerana maknanya begitu, lakin dengan bal dikira muqtadiyan lil ijab ataupun mustalziman lil ijab. Dia melazimi ada makna ijab. Ijab ni dia memperkukuhkan benda yang setelah. Bal walakin. Fataqulu, kembali kepada syarah. Maka kamu sebut, tengok bab-bab contoh ni. Ma Zaidun qa'iman. Berhenti tang tu. Zaidun isim ma, qa'iman mansub, khabar ma. Tiba-tiba ada atif, iaitu lakin. Lakin qa'idun. Lakin qa'idun. Dia tak boleh lagi baca lakin qa'idan. Sebab apa? Dari sudut hukum lafzi, lafaz, kalau diatafkan dengan lakin dan bal, lepas yang itu ada kena marfu'. Dari sudut lafaz. Dari sudut makna, memanglah benda yang berlawan. Ma Zaidun, soalannya dia manfi. Kalau manfi ni, lawan dia bagi ijab. Manfi ni nafi. Tidaklah Zaid itu orang yang berdiri. Dia nafi dah. Lakin, oleh kerana lakin tu makna dia istidrak. Tetapi qa'idun. Jadi tak perlulah barisnya sama. Sebab apa? Jadi tak mau sebab dia benda yang berlawan. Bukanlah Zaid itu orang yang bangun, tapi dia ialah orang yang duduk. Lakin qa'idun. Raf'u tawahhumin, dia mengangkat tawahhum hasala min kalamin sabiq. Orang duduk tawahhum, duduk keliru. Zaid ni bangun ke berdiri ke? Kan? Qa'iman ke qa'idun? Berdiri ke duduk? Rupanya walakin qa'idun, tapi dia
duduk. Nak rafa' tawahum. Tadi keliru. Sekarang tidak keliru lagi. Sebab dia ada elemen al-ijab. Sedangkan sebelum lakin, elemennya ialah manfi. Dia ada nafi dengan ma. Jangan lupa ma dia beramal dengan amalan sama dengan laisa. Laisa kan an-nafyu. Jadi ma la ta in al-musyabbihat bi laisa. Jangan lupa tajuk besar. Jadi puak-puak ni satu grup ni. Dia semua nafi. Ma Zaidun qa'iman lakin qa'idun, ataupun satu ayat yang lain ma Zaidun qa'iman bal qa'idun. Nampak ijab juga tu. Mana? Tengok ni tu. Fayajibu, maka wajib raf'ul ismi ala annahu. Tu kalau tanya i'rab tu baru dia nak jawab. Maka wajib oleh rafa'kan isim mana? Qa'idun, ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Atas bahawasanya dia menjadi khabar balik kepada mubtada' yang mahdhuf. Dia tak pakailah. Hampa orang lain, hampa manfi, aku mujab. Hampa negatif, aku positif. Kan positif negatif kan boleh duduk dekat. Dia lawan, dia tak mau. Jadi sampai begitu sekali orang kata dia berkerat rotan, tak mau dengan depa dah. Aku ada khabar aku sendirilah. Jadi dia khabar kepada mubtada yang masuk. Aku ada mubtada aku sendiri maksudnya. Wa taqdir lakin huwa qa'idun. Nampak? Dia takdir dah kalau tanya Arab. Tetapi huwa qa'idun wa bal huwa qa'idun. Jadi mubtada'nya mahdhuf. Faham? Clear? Wala yajuzu, dan tidak harus nasbu qa'id, kita nasabkan, kita baca lakin qa'idan bal qa'idan ala atfan ala khabari ma, sebagai ataf kepada khabar ma, lianna ma la ta'malu fil mujab. Dia terbatal. Sama ada dengan isu tadi, hak contoh syarat ke-6 tadi, dekat-dekat nak sama. Bila mujab je, badal pula dengan mujab, ma jadi tidak beramal balik. Nampak? Hampir-hampir sama. Baik. Wa in kana al-harful 'atifu, dan jika adalah huruf ataf itu ghaira muqtadin lil ijab, tidak memberi maksud bagi ijab, ataupun ghairu mustalzimin lil ijab, tidak melazimi bagi ijab, kal waw wa nahwiha, seperti mana waw, huruf waw dan seumpamanya. Sebab waw atau dia li mutlaqil jam'i, semata-mata himpun, maknanya li tasyrik. Kalau begitu hukumnya apa? Jadan nasbu war raf'u, harus kita baca nasab, dinasabkan dan juga dirafa'kan. Yang bagus yang mana? Wal mukhtaru an-nasbu. Sebab apa? Dia ikut balik. Sebab ataf. Dia ikut maktuf dia. Kalau maktuf dia mansublah. Sebab isunya sekarang, ataf itu, dia maktufnya ialah khabar. Khabar hukumnya nasab. Sebab itu, wal mukhtaru an-nasbu. Contohnya, nahu, ma Zaidun qa'iman wala qa'idan. Tidaklah Zaid itu orang yang berdiri dan tidaklah orang yang duduk. Dia buat apa? Dia duduk bedak, berdiri tak? Maknanya dia bertinggung lah. Bukan. Boleh jadi dia lena. Mana dia kena ada jalan yang ketiga. Jalan tengah dia. Wa yajuzur raf'u, dan haruslah oleh rafa' fataqulu wala qa'idun, pun boleh. Kan? Wa huwa khabarun li mubtada' mahdhuf. Kalau i'rab macam yang awal tadi, i'rabnya sama, iaitu dia menjadi khabar bagi mubtada' mahdhuf, wa taqdir wala huwa qa'idun. Yani harus. Dia tak strong macam tadi. Hak tadi strong dalam matan tersebut, kan, wa raf'a ma'tufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin bimalzam haitsu hal. Dia mansub dengan ma ilzam haitsu hal. Fafuhima min takhsisil musannif wujub ar-raf'i bima idza waqa'a al-ismu ba'da bal walakin annahu la yajib ar-raf'u ba'da ghairihima. Maka difahami daripada pentakhsusan yang dibuat oleh al-musannif. Apa yang takhsis dibuat oleh musannif? Dia sebut dengan lakin dan bal. Itu takhsis dia. Menunjukkan
Wujub ar-raf'i ialah wajib rafa', akan wajib rafa' bima idza waqa' al-ismu ba'da bal walakin sahaja. Bal walakin tulis sikit faqat sahaja. Annahu la yajib ar-raf'u ba'da ghairihima, bahwasanya tidak wajib rafa' setelah selain daripada kedua-duanya iaitu bal dan lakin, tak wajib. Atas wajib ni ialah atas dengan bal dan lakin kerana ada elemen mujab. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar wa ba'da la wa nafika qad yujar. Masih lagi perbahasan tentang ma dan ketua dia. Ketua dia laisa nah. Ma ni ialah di tempat turutnya. Ketua dia laisa. Wa ba'da ma. Jadi laisa tu dia punya ibu dia lah, ketua dia. Jadi ma ni dia ikut. Dia pak turut. Tapi dalam isu yang lain, iaitu apa? Setelah ma dan laisa, jarral bal khabar. Wa ba'da ma wa laysa jarral bal khabar. Khabar dijarkan dengan ba zaidah. Dhabit begitu. Kalau tidak memang tak faham. Setelah ma dan laisa, maksudnya ma dan laisa, an-naqisah tu, kan? Khabar dia, bukan isim dia. Jarral bal khabar, khabarnya dijarkan dengan ba, ay bil ba zaidah. Wa ba'da la wa nafika qad yujar. Habis setelah la dengan nafi pula apa dia? Kana adalah ia qad yujar. Ingat, qad masuk pada fi'il mudhari' bermakna litaqlil. Litaqlil. Hak tadi ni wa ba'da ma wa laysa jarra bal khabar, yang tu banyak mafhum mukhalafah bagi qad yujar. Qad yujar maknanya qalilun. Ada juga setelah la dan setelah yang ada nafi, kan, dijarkan dengan ba tapi sedikit. Yang banyaknya ialah setelah ma dan laisa. Tuzadul ba'u kathiran. Ditambah ba hal keadaan banyak ia, artinya ba zaidah tu banyak fil khabari ba'da laisa wa ma. Pada khabar setelah laisa dan ma. Wa ba'da ma wa laysa jarra bal wa ba'da ma wa laysa jarra bal khabar. Itu banyak yang tu berlaku. Nahu qawlihi ta'ala, faham kan? Seumpama firman Allah Ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abdah. Adakah tidak Allah itu bikafin 'abdah, yang mencukupkan hambanya. Allah cukupkan kita semua nikmat dah. Laisa, nampak? Laisa. Khabar dia ialah bikafin. Bikafin 'abdah. Abdah tu ma'mul bikafin. Jadi bikafin 'abdah itu fi mahalli, kita nak i'rab jadi apa? Kalau kita nak i'rab ni, dia kena kata gini. Majrurun lafzan, pada lafaz nampak majrur, tapi mansubu ma'nan, pada makna nasab. Sebab apa mansub ma'nan? Sebab khabar bagi laisa. Dia kena gitu, pegangnya tu. Cuba ulang tengok. Majrurun lafzan, mansubu ma'nan. Itu ialah i'rab yang akan kita guna dalam bait ni, dalam isu ini. Lagi ayat, wa alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam. Adakah tidak Allah itu bi'azizin, Allah itu yang bersifat aziz, mulia, gah, dzintiqam, lagi yang ada apa? Intiqam, balas dendam. Layaklah bagi Allah. Kita tak layak, kita jangan duk balas dendam dengan orang. Sebab balas dendam tak boleh. Allah layak al-jabbarul mutakabbir. Allah nak sombong, boleh, itu hak dia, dia Tuhan. Tapi Allah ada juga sifat al-adlu. Adil. Baik, i'rab, cuba i'rab. Mana dia isim laisa? Allahu marfu'. Mana khabar laisa?
Okey, i'rab bi aziz macam tadi. Majrur lafzan mansub ma'nan. Dijar pada lafaz tapi dinasab pada mana. So bila mansub ma'nan, faham dah dia ialah khabar kepada laisa. Tengok ada ba zaidah. Kemudian wama rabbuka bighafilin amma ya'malun, samalah. Wama rabbuka bizallamin lil abid. Baik. Kalaulah kita nak relatekan dengan ma hajaziyah, ma tamimiyah, kita nak kata apa? Bayangkan, tolong tulis contoh ni. Ambil satu contoh, ambil pen, cuba tulis ma zaidun biqaimin. Samalah platform dia. Kan? Ada ma ataupun laisa, itu ada isim, ada khabar yang tuzad bil ba' zaidah. Jadi tulis platform yang sama. Ma zaidun biqaimin. Macam mana kita nak i'rab? Maksudnya ma tu. Adakah ma itu ma hijaziyah ataupun ma tamimiyah? Boleh tak kedua-dua? Boleh. Kemarin ada soalan yang tengok dalam tu. Siapa tanya? Ustaz Abdul Fadli ya. Salah tak kalau kita pakai ma tamimiyah yang tidak beramal. Yang ni kena rujuk balik kepada bab qiraat dalam Quran. Kalau berkait dengan ayat Quran, jangan duk mandai lah. Takut berdosa. Tapi kalau kita ada ilmu, kita belajar qiraat, kena tambah lagi satu ilmu, itu ilmu qiraat. Tempat TV tu. Okey. Yang tu kena rujuk kepada bab ni. Kalau dalam nahu, kita boleh pakai. Saya dalam mazhab ni, saya mazhab tamim. Kalau dalam Quran, minta maaf lah. Tolong rujuk balik dalam ilmu qiraat. Baik. Orang belajar tak apa. Dia boleh baca belakang lah dengan qiraat-qiraat yang 7 tu. Jadi ma zaidun biqaim, ma itu kita boleh katakan ma hijaziyah. Kalau ma hijaziyah artinya dia beramal. Macam mana i'rab dia? I'rab dia ialah macam tadi. Kalau ma hijaziyah, majruru lafzan mansubu ma'nan. Itu ma hijaziyah. So yang Ifan do i'rab tadi ayat Quran tu ma apa tu? Ma hijaziyah. Sebab dia beramal. Boleh tak kita nak jadikan ma tamimiyah? No problem. Cuba i'rab ma tamimiyah. I'rab lah. Dah tak beramal. Kan? Macam ni. Kalau ma tamimiyah, nak i'rab biqaim tu lah. Jangan hal lain. Kan? Majrur lafzan, tu sama lah dengan ma hijaziyah. Majrur pada lafaz. Tentang pada makna tu nak kata apa? Marfu' ma'nan. Marfu' pada makna. Sebab apa? Dah ma tamimiyah tidak beramal. Dia marfu' baliklah. Jadi mubtada' balik, jadi khabar baliklah. Tu je lah nak tekan. Kan ada apa? Baik. Teruskan lagi insyaAllah. ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم. Dan tidak taksislah, tidak dikhususkan nak tambah ba itu setelah ma bikauniha hijaziyah. Tak. Kok-koklah ma untuk hijaziyah tambah ba. No, tak perlu. Tapi khilafan liqaumin, bercanggah dengan satu kaum. Sebab dengan satu kaum ni kata apa? Tengok bal lil idrab al intiqali. Canggah dengan pendapat yang sebelum. Tuzadu ba'daha, ditambah setelahnya, kan? Wa ba'da at-tamimiyah, artinya ditambah setelah ma hijaziyah, boleh ditambah setelah ma al-tamimiyah. Jadi samalah boleh. Tak disyarat hijaziyah saja. Lepas ma hijaziyah boleh, lepas ma tamimiyah pun boleh. Waqad nuqila. Baru lepas dua. Sebab nombor dua. Waqad nuqila an Sibawaihi wal Farra. Dan
sesungguhnya telah dinukilkan daripada Sibawayh dan Farra' rahimahumallahu taala, semoga Allah taala merahmati Sibawayh dan Farra' kedua-duanya. Apa yang dinukilkan daripada dua orang ni? Ziyadatul ba ba'da ma, tambah ba setelah ma, an Bani Tamim. Jadi ada orang nukilkan naqal daripada Sibawayh dengan Farra' hanya tambah ma Bani Tamim saja. Ahlul Hijaz, mereka tak tambah ma. Ada orang kata begitu. Jadi habisnya, fala iltifata ila man mana'a dhalik. Maka tak perlulah, tiada iltifat. Tak perlu iltifat. Mana beralih lihat tengok, duk ambil berat, ila man mana'a dhalik. Kepada mereka yang menegah daripada demikian itu apa? Menegah daripada memasukkan ba az-zaidah pada Bani Tamim. Ada golongan yang menegah. Tak boleh masuk ba. Tak boleh masuk ba pada ma at-tamimiyah, ba pada khabar bila setelah ma at-tamimiyah. Kalau ada orang kata gitu, fala iltifata ila man mana'a dzalik, tak payah tengok depa. Sebab apa dia kata gitu? Wa huwa mawjudun fi asy'arihim, sebab dia ada dalam syair mereka, puak Tamim ni. Jadi ada. Jadi orang yang tegah tak ada punya sebab dalam syair depa ada. Contohnya ni. Ini tuan-tuan, dia tidak disebut dalam kitab Ibn Aqil, tapi dalam Muhaqqiq Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid ada sebut. Ada satu syair yang disebut oleh Farazdaq. Nampak tak Ifan di bawah tu? Kalau tuan-tuan ada, adalah la'amruka ma ma'nun bitarikin haqqihi. Jadi syair ni Farazdaq. Dia tambahkan pada khabar ma, sedangkan dia ialah ma yang tidak beramal. Sebab apa? Sebab wal Farazdaqu Tamimi. Sebab Farazdaq ni dia bangsa Tamim. Baru tahu kata dia At-Tamimi. Jadi tak pelik, dia tak heran. Fala iltifata ila man man'a dhalik, sedangkan wa huwa mawjudun fi asy'arihim. Yang anda sebut tadi syair ialah dalam tahqiq dia, dalam kitab tahqiq. Dalam Ibn Aqil tidak ada. Baik, kita sambung lagi. Wa qad idtaraba, dan sesungguhnya ittirablah. Ittirab ni apa dia? Unstable, maknanya tak konsisten. Tidak konsistenlah. Ra'yul Farisi, pandangan Abu Ali Al-Farisi fi dzalika, pada yang demikian itu. Jadi benda ini terlalu fudlah. Isunya terlalu fudlah. Bila banyak khilaf, benda yang bulat fudlah, kita hanya ambil barat, ambil tahu. Famarratan qala, sekali dia kata apa? La tuzadul ba illa ba'da al-hijaziyah. Ba tidak ditambah ba kecuali kepala ma hijazi. Wa marratan qala tuzadu fil khabar al-manfi. Sekali yang lain pula dia kata tambah, tapi hanya pada khabar yang ada nafi, fi khabar manfi. Wa qad waradat ziyatul ba qalilan fi khabari la. So sekarang baru sampai poin kepada syatrul tsani min al-bait 161, wa ba'da la wa nafin kana qad yujar. Ini sikit tapi ada. Tambah apa? Tambah ba pada khabar yang mana setelah nafi dengan la. Kaqaulihi, seperti katanya kata syair. Kata syair, fakun li syafi'an yawma la dhu syafa'atin. Jadilah olehmu bagiku syafi'an, wahai Rasulullah, pemberi syafaat, yawma la, pada hari la dhu syafa'atin, hari yang tak ada syafaat, jadilah kamu pemberi syafaat kepadaku, bimughnin fatilan, dengan memadailah. Fatilan. Fatilan ini ialah kita kata pintalan lah, jahitan dengan benang yang lembut, yang ada lubang baju tu, an Sawad ibn Qarib, daripada kehitaman Ibn Qarib. Maksud dia apa? Wallahu alam. Makna dia lagu tu. Mana poin dia? Mana syahidnya ialah pada la. Dan la nafi. Ingat, benda ini banyak hanyalah pada ma dan laisa. Bagaimana dengan khabar kepada la? Tambah ba zaidah ataupun tidak?
qalilan. Tu dalam matan. Wa ba'da la wa nafyin kana qad yujar. Dijar juga dengan ba tapi qalilan. Ada disebut dalam syair mereka. La zu itu ialah isim bagi la. Mana dia khabar dia? Bimughnin. Nampak tak ada apa? Bimughnin fatilan. Khabar la nafiyah. Wa fi khabari mudhari'i kana al-manfiyah. Dan pada khabar mudhari' kana yang ada nafi. Jadi isunya nafi. Wa ba'da la wa nafyin. Jadi dalam matan disebut ba'da la dengan kalimah la. Wa nafyin itu umum. Maknanya kana yang ada manfi. Wa nafyin. Manfi dengan lam. Ka qawlihi wa in muddatil aidi ila zadi lam akun. Dan jika dihulurkan tanganku ila zadi kepada bekalan, lam akun. Kalau aku hulur tangan nak ambil benda makan, tiadalah aku. Nampak tak? Aku tu kana, tapi dia manfikan dengan lam akun. Khabarnya mana? Bi'ajalihim, dia baza zaidah. Ada tak ni? Qalil, sedikit, tak banyak. Dengan ma dan laisa banyak. Habislah isu tu. Baik. Isu apa tu hak dia bincang tadi? Baru ma. Dia ada ma, wala tawain al-musyabbihat bi laisa. Ini hak ni. Baik 162 baru nak masuk la. Min akhawat ma. 162. Baik 162. Baik. قال المصنف في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لتوئن ذا العمل وما للات في سواح عمل وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. Boleh? في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لتوئن ذا العمل وما للات في سواح عمل وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. Kalau nak tulis tajuk boleh tulis atas tu syartu la ya'malu amala laysa. Syarat la untuk beramal amala laysa. Dia ada syarat dia. Masih ingat tak syarat ma nak beramal dengan amala laysa? I'mala la laysa i'mala laysa u'milat maduna in. Tu bait 158. Dia ada sebut isu nakirah makrifah tak? Tidak ada. So mafhum mukhalafahnya isimnya nakirah pun boleh, khabar nakirah pun boleh, makrifah pun boleh, atau mukhtalif pun boleh. Tiba-tiba untuk la dia sebut daripada awal syarat amalan dia fin nakirati, pada nakirah. Maknanya isim dia berkena nakirah, khabarnya juga kena nakirah. Fin nakirati u'milat kalaysa la. Barulah dia boleh beramal dengan la, itu beramal dengan laisa. Yarfa'u al-awwal isman lahu wa yansibu al-thani khabaran lahu. Baru dia boleh beramal gitu. Kita tinggal bola kalau boleh tarfa'ul isma wa tansibul khabar tu style lama. Kita sebuah Arab sebut lebih apa? Proper sikit. Yarfa'ul awwal isman lahu wa yansibu tsani khabaran lahu. Boleh tak? Insya-Allah. Baik. Wa qad tali la tawa'in dzal amala. Jangan lupa ma lepas ma la ta'in. Jadi dia cerita tentang cara la beramal dengan amalan laysa sekian mesti nakirah. La ta dengan in macam mana? Waqad tali la ta wa in. Dan sesungguhnya ada kalanya mengiringilah oleh la ta dan in. Maksudnya hak banyaknya la sahaja. La ta dengan in ini dia duduk martabat kedua ketiga. Waqad tali la ta wa in dzal amala. Ini amalan, artinya amalan yarfa'ul awwal isman lahu wa yansubu tsani khabaran lahu ni dia duduk kemudian sikit.
Wa ma lilata fi siwa hainin amal, dan tidaklah mautu manafiah bagi lata itu pada selain hainin amal. Maknanya dia hanya beramal kepada kalimah hain. Hain saja. Kan dalam Quran, wala tahina manas. Dekat hain saja. Linda. Wa ma lilata fi siwa hainin amal, dan tidaklah bagi lata itu pada selain hain. Maknanya mafhum mukhalafah dia terbalik dia. Dia beramal hanya dengan ain. Artinya ataupun dalam kalimah yang lain, atau bi ibaratin ukhra, lata ta'malu fi hainin faqat. Dan itu pun kalau dia beramal lata ini pada hain, wa hadfu dhir rafi fasha wala asuqal. Apa dia? Dia kena hadaf salah satu. Hadaf yang mana? Hadaf isim. Bila sebut dhir raf'i, ambillah isim lah, sebab isim marfu'. Fasha, fasha artinya banyak diguna pakai, tersebar, luas. Ada arti kita nama apa? Fasha sanda. Fasha tu viral maknanya. Yang viral banyak digunakan. Wal aksu qal. Yang sebaliknya apa? Artinya kalau hadafkan mansub iaitu khabar, yang tu qalla, sedikit, qalilun, tak banyak. Hadafkan isim bagi lata, ketika dia beramal dengan combination haina, yang tu banyak. Jadi kesimpulannya, fin nakirati u'milat ka laysa la wa qatali la tawain dal amala wa ma la fi siwa hainin amal wa hadfu dhir raf'i fasha wal aksu qal. Ini ialah bait yang terakhir kah? Ya. Bait yang terakhir untuk fasal ni, dia akan ada setelah ini ialah af'alul muqarabah. Ini termasuk dalam af'al an-nasikhah, an-naqisah, yang terdiri daripada af'al. Ingat tak pembahagian daripada awal dulu? Ini dia huruf dulu, dia campurlah. Mula-mula kana fi'il, itu huruf ma wala tawain, itu masuk balik af'al. Kita kena berhenti dahulu di situ. Baik, besok kita akan maklum, atau petang-petang ni lah kita akan maklum, ataupun malam ni, tertakluk kepada masjid panggil kalau ada kuliah subuh. Esok ana akan kuliah subuh kalau ikut jadual lah di Masjid Al-Muttaqin Tamaria. Kuliah di situ. Itu sudah lama dah, beberapa tahun dah. Kalau dijemput lah, kalau tak jemput kita on macam biasa. Kalau tak ada pemakluman apa, macam biasa esok 6.45. Kalau ada kuliah subuh, makna tak ada lah besok nah. Jadi kata musannif, fin nakirati u'milat kalaysa la wallahu a'lam bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.